Okey, malam ni saya cuba tengok lagi sikit yang dua lagi, bab 4 dan bab 5 tu. And lepas tu kita tengok sesiapa yang dah buat, dah edarkan and then dah cuba masukkan dalam software, SPSS ke ataupun Excel ke, ataupun kalau yang kualitatif tu dalam Word ke atau NVivo, kalau siapa-siapa yang tahulah. Okey, saya selesaikan yang 5 dan bab 4 dan 5 tu. Sekejap ya. Okey. Baik. Okey, kita tengok yang ini. Yang keempat dan kelima. Tadi kita dah sampai ke yang ketiga. So yang keempat dan kelima ni. Jadi kalau diperhatikan, 4 dan 5 ni maknanya PSM2 tu dia bukan 4 dan 5 sebenarnya, tetapi sebenarnya daripada 1 sampai 5 lah, sampai selesai. Tapi dalam PSM2, fokus utama kita adalah kepada bab 4 dan bab 5, iaitu pengumpulan data, analisis data dan perbincangan. So ada 3 benda kat situ. Pengumpulan data, analisis dan juga perbincangan. So jadi biasanya bila kita selesai kepada PSM1, kita dah prepare untuk melaksanakan pengumpulan data, So responden yang telah kita set, yang telah kita pilih, and then instrumen yang kita telah test, dari segi kesahan, kebolehpercayaan, maknanya instrumen itu dah boleh dan sesuai untuk digunakan. Tak kisahlah soal sidik terbuka ataupun tertutup. So maknanya masuk saja PSM2, kita terus laksanakan pengumpulan data, pengedaran dan sebagainya. Tadi saya perhatikan ada yang buat guna Google Form. Itu satu daripada kaedah yang mana tu jadi trend sekarang, menggunakan borang Google. Cuma nanti kalau katakanlah di sekolah bila kita nak mengumpul data di sekolah, bukan masalah Google Form, tetapi bila kita nak kumpul data itu daripada pelajar sekolah, dan kita nak kumpul data itu daripada pelajar sekolah yang sedang berada di sekolah dan bukan berada di rumah. So jadi kita kena pastikan bahawa cara mana kita mengedarkan itu memang boleh dilakukan. Kalau kita guna Google Form, of course dia kena ada internet, dia kena ada komputer untuk menjawab ataupun memberikan respon dalam Google Form. Tadi it's okay, as an exercises. So maknanya tak ada masalah, at least kita dah tahu proses ni macam mana. Sebab sekarang ni kat sekolah kita, pelajar sekolah dia tak membawa laptop, and then kadang-kadang di sekolah itu dia punya internetnya tak begitu baik, and sometimes ada setengah sekolah itu dalam kelas tak ada line internet langsung, so jadi penggunaan telefon pun kadang-kadang tak dibenarkan langsung. So itu satu daripadanya lah.
So jadi kalau kita nak mengedarkan soal selidik besok, katakanlah you buat PSM 2, selepas you selesai bab 1, 2 dan 3 dan ready untuk mengumpul data, hopefully maknanya sekolah dah tak ada masalah, dah boleh akses, dah boleh masuk ke sekolah, dia pun dah boleh bergerak macam biasa. So jadi itu antaranya lah yang perlu difikirkan. Biasanya kita akan cetak kita punya instrumen dan kita edarkan kepada kita punya responden untuk dijawab lah. So selepas itu kita kutip balik and then start analysis. Maksudnya kita start masukkan dalam sistem and then kita selepas selesai masukkan dalam sistem, kita mula menganalisis. Jadi dalam bab 4 ni, kita mengemukakan kita punya hasil pengumpulan data, apa yang kita dapat dan kita paparkan dalam bentuk analisis lah, analisis data. Jadi kalau you perhatikan dekat situ, kita cadangkan untuk yang undergraduate ni, muka surat lebih kurang 20 hingga 25 lah. Jadi ini bergantung kepada jumlah data yang ingin kita paparkan dalam kita punya laporan 20 hingga 25 data. So jadi muka surat itu sekali lagi bergantung kepada pertama kita punya objektif dan persoalan kajian. Kemudian kedua bergantung kepada analisis yang kita laksanakan. Kalau kita contohnya kita buat analisis deskriptif, kemudian selepas analisis deskriptif tu kita membuat analisis inferensi. Itu mungkin agak memerlukan ruangan yang lebih banyak. Dan bila kita dah buat analisis tu, kita akan masukkan dalam bab 4 itu jadual-jadual tertentu yang berkaitan dengan kita punya persoalan kajian. Kalau kita melihat contohnya objektif yang pertama ataupun persoalan yang pertama, kita nak mengukur tahap kemahiran guru. So data yang kita buat tu, data yang kita sudah analisis dalam sistem tu, tabelnya kita pilih. Kita pilihkan macam yang saya tunjukkan tu, kita pilih tabel yang mana kita nak gunakan, tabel yang mengukur tahap kemahiran guru. So jadi kita pilih itu dan kita masukkan dalam kita punya bab penulisan, bab 4. Begitu juga dengan yang lain-lain punya analisis, sama ada analisis korelasi, analisis perbezaan, analisis pengaruh. So kita tinggal pilih table tu, masukkan ke dalam kita punya bab penulisan, bab 4. Itu kalau yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif, macam tadilah, macam yang saya sebutkan, kita pilih maklumat-maklumat yang dinyatakan oleh kita punya responden. So bawa masuk, kita berikan kutipan dia tu, kita ambil secara asalnya, kita ambil and then kita memberikan interpretasi ataupun terjemahan kepada komen yang kita dah gunakan tu. Jadi dalam bab 4 ni kita paparkan apa kita punya analisis, berdasarkan kepada kita punya objektif kajian dan juga persoalan kajian. Jadi pada peringkat ni lah biasanya kita susun, kita punya perbincangan itu, maklumat-maklumat dalam bab results ataupun keputusan dan analisis data ini kita susun berdasarkan persoalan kajian yang kita kemukakan, dan juga kadang-kadang bagi setengah penyelidik, dia susun mengikut, selain daripada mengikut objektif dan persoalan kajian, dia susun juga mengikut hipotesis kajian. So kadang-kadang dalam satu persoalan kajian tentang katalah mengukur perbezaan, so jadi kita ada dua hipotesis di situ ataupun ada satu hipotesis di situ. So hipotesis ini akan dimasukkan sebagai sub kepada kita punya persoalan kajian. Hipotesis itu macam biasalah, kita ingin menguji
tentang sesuatu andaian. Sesuatu andaian sama ada betul ataupun tidak. Sebab itu kita akan reject ataupun kita akan terima kita punya hipotesis. Contohnya tidak terdapat perkaitan. Itu hipotesis yang biasa kita tulis. Tidak terdapat perkaitan antara kemahiran guru dengan pencapaian pelajar. Okay? Contoh macam itulah, tidak terdapat perkaitan antara kemahiran guru dengan pencapaian pelajar. So that is how kita tuliskan dia punya hipotesis. Hipotesis null. And then kita akan gunakan analisis statistik kita dalam bahagian 4 ini untuk menjawab ataupun menguji sama ada hipotesis yang kita set itu tidak terdapat perkaitan antara kemahiran guru dengan pencapaian pelajar sebagai betul ataupun tidak. Kalau betul, memang kita katalah kita buat analisis, dia punya skor itu menunjukkan memang tidak terdapat perkaitan. So maknanya hipotesis yang kita set tadi kita nyatakan sebagai diterima, iaitu memang tidak terdapat perkaitan antara kemahiran guru dengan pencapaian pelajar. Tapi kalau analisis kita menunjukkan bahawa terdapat perkaitan, maknanya hipotesis tadi itu kita reject. Kita tolak hipotesis itu dengan mengatakan bahawa terdapat perkaitan antara kemahiran guru dengan pencapaian pelajar. So itulah dia yang perlu disediakan dan dituliskan dalam bab 4 bab 4. So jadi kita cadangkan kat situ 20 hingga 25. Tak adalah kata ni sebagai jumlah ataupun muka surat yang tetap bergantung kepada kita punya keperluan. Kadang-kadang kita banyak data yang memang penting dan perlu dimasukkan kerana dalam proses menjawab persoalan kajian yang dikemukakan pada bahagian awal. So tak ada option. So kita kena masuk dan kita kena bincangkan. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, sekejap ya. Kalau kita perhatikan dekat sini, contohnya dalam sinilah ya, bab 4. Kalau kita perhatikan pada analisis bab 4 ini, inilah yang saya bagikan contoh tu. Apa yang disusun, bagaimana dia susun mengikut persoalan kajian. Kemudian katalah contohnya analisis data bahagian A. Bahagian A adalah demografi. Demografi. So dia ceritakanlah table tadi yang dia masukkan tadi, yang dia dah masukkan dalam SPSS tu. Hasil daripada analisis kekerapan itu, so dia bawa masuk ke sini. Dari dia bukan hanya bawa masuk table itu saja, tetapi dia kena bincangkan jadual berkenaan. So dia ceritalah, contoh-contohnya macam ni kan yang dicerita tu. Dalam dapatan kajian menunjukkan bahawa daripada 97 responden yang terlibat dalam kajian itu, sebanyak 63% ataupun 61 orang terdiri daripada perempuan berbanding 36 orang pelajar laki-laki. So itu antaranya lah penerangan yang kita kena jelaskan. Sebab table ni dia tak ada makna apa-apa tanpa menceritakan tentang ini kita punya dapatan ataupun kita punya ini apa semua tu. Jadi kita kata memang perlu dibincangkan, so kita bincangkan. Alright? Ada soalan? Ada soalan? Okey, itu bab 4 ya, bab 4. So dia ceritakanlah terus. Kalau kita perhatikan dekat sini, semua dia ceritakan satu persatu. Yang ni dia pecahkan kepada dua lah. Satu bahagian A iaitu demografi. So dia ceritakan kesemua sekali bahagian-bahagian ataupun item-item yang ditanyakan dalam soal selidik berkenaan. Manakala yang kedua seterusnya iaitu bahagian B, dia bercerita tentang tahap. So ini persoalan kajian yang dia kemukakan pada bahagian awal.
Apakah tahap kemahiran guru pelatih dalam melakukan kerja amali? So, dia nak mengukur tahap kemahiran guru dalam kerja amali. So, dia buat analisis. Dekat sini dia tunjukkan dekat sini. Okay. Dia gunakan peratus dan juga kekerapan. Percentages dan juga kekerapan. So, jadi dia tengok kat situ. Dan skor yang dimasukkan juga ada skor min. Sebenarnya patutnya kena tambahkan lagi satu iaitu selisihan piawai. Selisihan piawai ataupun standard deviation. Itu pun boleh kita run dalam analisis SPSS. So, at least standard deviation tu kita boleh nampak lah macam mana nilai min itu dia punya dibandingkan dengan standard deviation. Kalau standard deviation yang sangat besar, then kita tahulah mesti ada sesuatu keunikan dalam responses yang ataupun respon yang diberikan oleh kita punya responden. So dia ceritakanlah satu-satu kan, dia cerita nampak dia punya tu, and then barulah dia masuk kepada soalan yang kedua, kemahiran guru dalam pengurusan bengkel. Tadi amali, ini bengkel pula. Bincang satu persatu. And then yang ini pula dikaitkan dengan pengetahuan pedagogi. So itulah. Jadi kita boleh nampaklah dekat situ. Ini dikaitkan pula dengan alat bantu. Alat bantu. Tadi pedagogi, ni alat bantu pula. Okay. Then akhir sekali dia buat satu semacam rumusan berkenaan dengan dapatan yang dihasilkan. Kalau diperhatikan dekat sini, dia jadikan satu table untuk membandingkan nilai min bagi tiap-tiap pemboleh ubah yang dikaji. Okay. So kita nampak dekat situlah. Tinggi, sederhana. And then purata keseluruhan dia membandingkan bahawa kemahiran guru pelatih dalam mata pelajaran ini, KH ini, berada pada tahap yang tinggi. So itulah dia. Itu yang saya kata untuk PSM memadai sampai peringkat min, peratusan ataupun kekerapan. Kalau nak teruskan pergi kepada analisis perbezaan, tak ada masalah. Silakan buat T-test ke ANOVA ke, tidak ada halangan. Tinggal consult dengan kita punya supervisor. Okay? Doktor. Right. Ya, silakan. Doktor, saya tanya sikit boleh tak? Apa dia? Perbezaan analisis kuantitatif dengan kualitatif ni. Izzuan, tak berapa dengar Izzuan. Saya nak tanya perbezaan. Ya, tapi tak dengar. Suara ni tak berapa dengar. Cuba dekat sikit dengan mic tu. Saya nak tanya perbezaan analisis kuantitatif dengan kualitatif ni. Halo? Izzuan. Kita dengar. Tak, suara ni tak ni. Macam tenggelam timbul. Tenggelam jauhnya suara ni. Cuba, mic ni tak ni. Mana Izzuan ni? Dah hilang dah. Tadi dia punya soalan doktor yang saya dengar lah. Dia cakap apakah perbezaan analisis kualitatif dan kuantitatif. Okey. Itu soalan dia. Tapi dia tak ada. Orangnya dah tak ada. Itu perbezaannya, yalah dia pun tak ada. Nantilah tunggu dia ada nanti. Okey, ada soalan lain tak? Kalau tak ada, kita terus yang kelima. Okey, yang kelima. Now, selesai saja kita menuliskan kita punya analisis data ni. Analisis data. Jadi kalau katakanlah tadi, dia punya persoalan kajian yang kita kemukakan dekat sini. Dalam kajian kita, kalau kita menggunakan kaedah kualitatif,
ataupun kuantitatif. So semuanya dituliskan pada bahagian ini dalam bab 4. Kalau kuantitatif macam yang tadi kita sebutkanlah. Kualitatif pun sama tapi sebenarnya kalau saya boleh sebutlah, susunan bab yang saya cadangkan kat sini sebenarnya ini susunan bab mengikut pendekatan kajian kuantitatif kuantitatif. Tapi tak ada masalah, masih boleh digunakan. Cuma dia punya reka bentuk kajiannya adalah reka bentuk kualitatif bukan kuantitatif. So susunan ni tak ada masalah. Jadi sampai saja kepada bab 4 ini sama macam kuantitatif, kita bincangkan kita punya dapatan kajian daripada analisis data kuantitatif. Kalau kita buat kajian menggunakan reka bentuk kualitatif, so kita perkara yang sama, kita paparkan kita punya analisis, hasil analisis data kualitatif yang kita dapat daripada kita punya responden. So biasanya untuk memudahkan perbincangan yang saya kata tadi, dia susun mengikut persoalan kajian. Persoalan kajian 1, persoalan kajian 2, persoalan kajian 3, macam itulah. Macam mana cara kita membincangkan kita punya analisis data. And then kadang-kadang persoalan kajian 1 ada 2 hipotesis di bawah situ. So ada 2 pecahannya. Hipotesis 1 dan hipotesis 2. Kemudian persoalan kajian 2 katalah ada 3 hipotesis dekat situ. So macam itulah. So semuanya dimasukkan mengikut dia punya heading dia mengikut persoalan kajian yang sudah kita set pada bahagian awal. So the same thing, dia dua-dua sama, kuantitatif dan kualitatif. Cuma bezanya kuantitatif dengan kualitatif tu cara mana kita menganalisis lah. Kalau kuantitatif definitely macam tadilah saya kata analisis kuantitatif ni statistics, dia punya analisis statistik yang digunakan macam tadilah, peratusan kekerapan ataupun nilai mean, melihat kepada standard deviation ataupun selisihan piawai. Gunakan kajian kuantitatif. Kalau kajian kualitatif, dia tak guna yang itu. Dia tak guna percentage. Okay? Dia membincangkan apa komen yang diberikan oleh kita punya responden. Okay? Apa komennya. So, kita paparkanlah, discuss dia punya komen itu mengikut persoalan kajian yang kita dah tetap. Okay, soalan kajian 1. Apa kita nak tahu? Pengalaman guru dalam menyampaikan pengajaran secara dalam talian. Pengalaman ni secara dalam talian. Okeylah. Apa komen yang diberikan tu kita masukkan semua dalam situ. Alright, prosesnya kita masukkan semuanya di situ. Kalau katakanlah persoalan kajian 2 itu meneroka kesukaran yang dihadapi oleh guru semasa mengajar dalam talian sewaktu PKP inilah. So komen yang diberikan di bawah tajuk itu dan kita bincangkan di situ, kita masukkan, kita paparkan di situ. Kalau macam kuantitatif tu kita masukkan table kan, tetapi yang macam saya sebutkan semalam dan juga pagi tadi, kalau yang kualitatif itu kita tak pakai table, tapi kita ambil, kita kutip dia punya komen tu berkenaan dengan pengalaman semasa mengajar secara dalam talian. Apa pengalaman dia? Masukkan situ. Saya berasa sangat seronok. Okeylah, ambil tu. Masukkan dekat situ. Daripada analisis data menunjukkan bahawa guru A, katalah guru A tadi menunjukkan rasa seronok semasa mengajar dalam talian. Ambil lagi, kadang ada komen, kenapa kan kita tanya dia, kenapa rasa seronok? Oh, semasa gunakan dalam talian ini, dia ceritalah macam-macam. Alright, then rasa seronok berkenaan disebabkan oleh pelbagai perkara seperti bla 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 disebutkan. Ambil kutipan yang tadi dia dah sebut tu, potong, ambil, masukkan dekat situ sebagai bukti. Sebagai bukti kepada
komen yang diberikan ataupun perbincangan yang kita tuliskan. Itu saja beza dia lah. Tak gunalah table. Kalau yang macam kuantitatif, of course lah dia pakai table yang macam tadi saya tunjukkan tu. Kalau yang Betul. kualitatif tak ada table lah. Macam tu dia punya cerita dia. Hello, betul. Okey. Izwan, apa cerita? Okey, yang untuk kualitatif tu, untuk kalau jika 19 responden tu, 19 responden lah kita kena olah analisis tu. Satu-satu. Satu-satulah. Jadi katakanlah Okey. sebab tu tadi saya cadangkan masa buat soalan terbuka tu, bila kita ada soalan terbuka, kita ada perkara yang kita tanya kan. Katalah tadi macam saya sebut, pengalaman mengajar dalam talian. Katalah itu soalannya kan. So dia tulislah pengalaman dia ni. Kemudian soalan yang kedua, kesukaran yang dihadapi semasa melaksanakan pengajaran dalam talian. So dia komen lah, bla 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 dan sebagainya. Jadi daripada 19 komen tu, jadi kita bincangkan satu-satu, right? Satu per satu. Satu per satu berkenaan dengan pengalaman mengajar dalam talian. Right? Responden 1, Okey, responden 2, responden 3 dan sebagainya. Okay? Cuma bagusnya kalau kita mengumpul data kualitatif, dengan menggunakan soal selidik terbuka macam tu, bagusnya satu, kita boleh kumpul data daripada ramai orang dalam masa yang singkat. Kita edarkan, katakanlah kita ada 100 orang. Kita edar 100 orang. 100 orang memberikan komen. So maknanya data tu kita dapat daripada 100 orang. Itu cerita dia lah. Tapi yang ruginya kalau guna soal selidik terbuka macam tu, kalau kita ada soalan tambahan, kita tak boleh nak tambah pada masa tu. Sebab kita gunakan soal selidik. Dia tulis je. Padahal kalau kita interview, katakanlah saya sangat seronok mengajar dalam talian. Okeylah dia tulis macam tu. Lepas tu dia jawab soalan yang kedua. Kita tak ada ruang untuk tanya lebih lanjut. Itu kekurangan kalau soal selidik terbuka dalam kajian kualitatif. Kecuali kalau kita bagi soalan-soalan kecil. Soalan pertama, pengalaman mengajar dalam talian. Bawahnya kecil, ada yang kecil. Seronok kenapa? Terangkan kalau rasa seronok. Kalau tak seronok, terangkan kenapa. Then mungkin itu boleh membantu. Jadi kalau kita ramai soalan terbuka tu sampai macam contohnya sekarang ni 16 orang, mungkin kita boleh hasilkan yang dipanggil kecenderungan. Kita boleh nyatakan kecenderungan responden berkenaan dengan pengalaman mengajar dalam talian. Kita mungkin boleh come out dengan peratusan. Katakanlah 16, berapa orang yang mengatakan seronok mengajar dalam talian? Katakanlah daripada 16, okey, 15 mengatakan seronok. Then 15 divide by 16 darab dengan 100. So berapa persen? Boleh juga digunakan sebagai data dalam perbincangan analisis kualitatif. Alright, bukan mana kualitatif ni tak ada langsung nombor, tapi kalau macam tadi saya kata, kalau jumlahnya ramai tadi menggunakan soal selidik terbuka sampailah 60 orang ataupun 100 orang, kita edarkan, dia jawab, tulis, kita dapat balik, maknanya ada daripada 100 orang yang memberikan komen. Itu sebenarnya satu peluang untuk kita mencari konsensus, boleh memberikan kita peluang untuk mencari konsensus. Contohnya, berapa ramai yang rasa seronok? Okey, responden 1 kita semak dia punya komen. Okey, dia seronok, tikkan dulu. Okey, lepas tu responden 2 pula kita semak jawapan dia. Dia pun seronok. Jadi kalau daripada 100 tu, maknanya kita boleh kemukakan dalam bentuk nombor ataupun peratusan untuk menunjukkan bahawa kebanyakan responden merasakan satu keseronokan mengajar dalam talian. Macam itulah. Yang dimasukkanlah analisis dia tu. Berapa persen. Kalau ni disebutkan. Boleh kita masukkan dia punya analisis peratusan itu untuk
paparan ataupun perbincangan data kualitatif. Okay, so dia macam itulah tuan Kalau you perhatikan, Baik. itu kalau sebab tu saya kata kalau latihan yang diberi tu 16 orang, at least you dah nampak dekat situ. Kan ramai kan 16. Biasanya kalau temu bual ni, kita tak mampu nak melaksanakan temu bual secara individu satu-satu kepada 16 orang guru. Jadi biasanya kadang-kadang macam student saya tu dia buat 25 orang. Tetapi dia buat secara focus group. Focus group. So dia ada 5 focus group. Satu group ada 5 orang. So 5 group dia buat 5 sesi. 5 sesi dan dia dapat 25 komen. 25 komen. So itu kalau kita buat secara focus group. Kalau secara individu, 16 orang ini kalau satu orang 1 jam, you kira sajalah. Dah ada 16 jam. You kena interview dia. Dan 16 jam itu, you bayangkan 1 jam punya perbualan. Berapa ribu patah perkataan yang diucapkan. Okay, yang diucapkan. Mana ada interview sesi tu 1 jam tapi perkataan ni cuma 200 patah perkataan. Takkanlah duduk, you tengok dia tengok kita tengok dia tengok kita. Jadi kita imagine dalam sesi perbualan 1 jam, memang ribu-ribu patah perkataan dibincangkan. Itu sebab biasanya kalau temu bual itu ya dalam kajian kualitatif ini dia tak ramai dalam 5 orang, 6 orang. And then sometimes 1 orang saja. Ini pun 1 orang ni kenapa kita kata 1 orang kalau you semak balik pendekatan kajian kes tu. 1 orang ni kenapa? Contohnya guru cemerlang. Right? Peringkat kebangsaan. So kita interview dia. So guru cemerlang. Maknanya somebody yang betul-betul terkenal. Significant. Itu boleh kita kata 1 orang. Okay. Otherwise kalau tak dia 5, 6 macam itulah. Tapi yang ini dengan menggunakan soal selidik terbuka memberi peluang kita untuk mendapatkan lebih ramai orang memberikan komen. Memberikan komen. Okay. So paparannya lebih kurang samalah. Kalau dari segi perbincangan itu dalam bab 4 kita susun dia punya heading ataupun subtitle dalam bab itu mengikut persoalan kajian yang ingin kita kaji. So satu-satulah. Tadi pengalaman, lepas itu kesukaran, and then itulah ikut susunan macam tu, and then kita bincangkan satu persatu di bawah subtajuk yang macam tu. Okay, so itu bab 4 lah. And then finally kita sampai kepada bab 5. Ini kalau you tanya saya, sebab tu saya tulis kat situ, this is the most critical part. Daripada banyak-banyak bab tu, antara bab yang paling penting adalah bab yang terakhir, iaitu bab perbincangan dan juga cadangan. Okay? Perbincangan dan cadangan. Doktor, ada soalan sikit, Doktor. Okay, silakan Ahmad. Soalan tu kita tanya dari guru kan. Okey, ada kalau soalan tu saya nak Ahmad, apalah cerita macam nak tidur yang tak dengar. Ya ke? Dengar. Okey, sini. Contohlah saya nak tanya soalan tentang kompetensi guru lah kan. Okey. Tajuk saya buat contoh. Kalau saya nak open soalan tu pada orang awam ataupun guru tu sendiri, adakah soalan tu kadang-kadang kita gunakan certain word yang orang ramai mungkin tak tahu word tu. Contohlah contoh macam ni TVET ke apa kan. Contohlah kadang-kadang setengah orang dia tak tahu words tu. Jadi adakah dalam soalan tu kita perlu rungkaikan perkataan TVET tu dulu? Itu sebab masa kita buat instrumen tu, masa kita buat instrumen kan saya ada sebut kajian rintis. Kajian rintis. Kenapa kita buat kajian rintis? Maknanya kita nak try dulu instrumen yang kita buat tu sama ada kan ada 2 analisis yang kita nak buat tu, kebolehpercayaan dan juga kesahan. Nanti tinggal temaklah kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian rintis. Ataupun kalau dalam kajian kualitatif kita panggil trustworthiness, kebolehpercayaan, kebolehpercayaan.
Jadi kalau kita buat semasa kajian rintis tu, pada ketika itulah baru kita boleh dapat tahu sama ada perkataan-perkataan yang kita guna itu difahami dengan jelas dan tepat oleh kita punya responden ataupun tidak. Itulah dia. Jadi bila kita dah buat kajian rintis tu, maknanya bila kita buat kajian sebenar, mengumpul data kajian sebenar, dah tak ada isu yang macam tu. Kita harap tak ada isu macam tu lah. Dia sebenarnya ceritanya macam tu. Kerana kita dah buat kajian rintis. Tapi ada juga ketikanya berlaku keadaan yang macam you sebut. Ada perkataan-perkataan yang masih lagi kadang-kadang menimbulkan kekeliruan kepada kita punya responden. Tak dinafikan walaupun sudah kita buat kajian rintis. Ini kadang-kadang kita susah nak elak lah. Kadang-kadang kita kadang terlepas pandang dan sebagainya. Kita rasa kita tahu maksudnya gini. Tapi kita lupa responden ni macam mana. Dia kadang-kadang dia tak tahu perkataan tu dan sebagainya. Jadi satu daripada caranya yang boleh difikirkan ialah semasa kita membuat instrumen tu. Jadi yang pertama kita buat kajian rintis. Kajian rintis kita buat analisis kesahan dan kebolehpercayaan tu supaya kita dapat mengenal pasti apa kekurangan, kesilapan yang perlu dibetulkan dalam kita punya instrumen. Itu peringkat kajian rintis sebelum kita gunakan instrumen itu untuk mengumpul data. Okay? And then satu lagi yang boleh kita fikirkan selepas kita dah buat kajian rintis dan kita edar maknanya kita kena ambil satu pendirian bahawa mereka itu telah faham apa yang kita maksudkan, apa yang kita maksudkan dalam kita punya item. So kita kena ambil stand macam tu. Right? Itu kalau soal selidik lah yang kita edar, yang dia tidak ada ruang untuk tanya ini apa maknanya, ini apa maknanya. Maknanya kita edar and that's it, kita kutip balik. Kalau dalam sesi temu bual contohnya, then kita boleh ada ruang untuk menjelaskan. Itulah. Jadi kalau Akmal, kalau biasanya nak mengenal pasti tentang instrumen kita sama ada difahami dengan jelas, dah boleh digunakan. Maknanya sebelum kita guna itu dalam bab 3, sebab itu dia ada satu bahagian iaitu kajian rintis. Mana kita try out, kita test kita punya instrumen ready atau tidak. So itu tujuan kajian rintis. So daripada situ nanti at least bila kita dah edar, kalau ada lagi juga berlaku kesilapan, maknanya kita akuilah itu kesilapan dan mungkin dalam bahagian cadangan, kan sini ada cadangan tu kan, recommendation, mungkin kita boleh masukkan dia punya cadangan itu. Kita dah tak boleh buat apa sebab kita dah kutip. Itu stand yang kita boleh ambil. Stand yang boleh kita ambil. Okay? Boleh Akmal macam tu? Hilang-hilang je lah suaranya Akmal. Kenapa tu speaker ni? Ada. So macam tu lah. Maknanya sebelum kita sampai kepada pengumpulan data yang sebenar, kita kena lalui dulu kajian rintis tu. Iaitu kita try dulu kita punya instrumen. Tujuannya ialah tadi yang saya kata menguji kesahan. Nanti tinggal semaklah apa itu kesahan. Ada kesahan kandungan, kesahan dalaman. And then kita akan juga uji tentang kebolehpercayaan instrumen itu. Sama ada instrumen yang kita tanya itu betul-betul difahami dan betul-betul bertanya apa yang kita nak tahu. Itulah dia. Jadi bila kita dah buat tu, analisisnya kita tuliskan, maknanya instrumen saya ni dah ready. Saya dah betulkan sikit, gini. Okey, dah ready. Jalan, kutip. Bila dah kutip, maknanya kita dah tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Kita kena ambil stand. Apa juga yang diberikan dalam soal selidik itu, kita kena terima. Kalau kita tahu bahawa ada lagi perkataan ataupun ayat-ayat ataupun item yang tak jelas, itu nanti kita boleh tinggal masukkan dalam bahagian bab 5, iaitu cadangan. Okay, cadangan. So masukkan kat situlah nanti. Supaya nanti untuk pengkaji yang akan datang,
dia akan cuba lihat semula instrumen tersebut kalau dia nak gunakan instrumen yang kita dah gunakan. Jadi maknanya doktor, contoh lain saya bagi. Kita nak buat kajian tentang keberkesanan pembelajaran dalam talian kan. Pandemik COVID-19 ni kan. Ya, sebelum kita buat kaji selidik tu tentang keberkesanan pembelajaran dalam talian tu, jadi kita perlu buat satu soal selidik rintisan tu tentang kaedah-kaedah penggunaan komputer ke macam tu doktor. Macam mana nak macam mana doktor? Tentang instrumen tu, katakanlah kita nak tengok keberkesanan sebelum kita cari ataupun kita bangunkan sendiri instrumen untuk mengukur keberkesanan tu, kita kena tahu dulu apa itu keberkesanan yang kita maksudkan dalam kajian kita. Keberkesanan tu apa yang kita maksudkan. Sebab itu dalam bahagian 1, bab 1 tu, ingat tak? Ada definisi operasional. Okay, definisi operasional. Dekat situ yang kita kena jelaskan apa yang kita maksudkan keberkesanan pengajaran dalam talian. So nanti dari situ nanti baru kita bangunkan dia punya item-item untuk mengukur keberkesanan tersebut. Ataupun kita cari dalam kita punya literature tu, kajian-kajian lepas. Bila kita cari kajian-kajian lepas, mungkin nanti ada kajian-kajian lepas tu dia lampirkan soal selidik yang mengukur keberkesanan pengajaran dalam talian. So itu mungkin satu daripada kaedah yang boleh kita gunakan untuk mengukur. Jadi ceritanya bukan masalah apa yang nak ditanya, tetapi kita kena mula daripada dia punya makna kepada kemahiran ini keberkesanan pengajaran dalam talian. Kita kena faham dulu apa dia. Bila kita dah tahu apa dia, barulah kita boleh come out ataupun kita boleh banner ataupun sediakan instrumen yang mengukur keberkesanan tersebut. Kalau tak, nanti kita tak tahu nak ukur apa. Macam mana kita nak kata ukur, nak mengatakan bahawa pengajaran itu berkesan ataupun tidak. Adakah keberkesanan itu diukur melalui pencapaian pelajar? Itu bergantung kepada definisi yang kita tuliskan, yang kita bincangkan dalam bahagian definisi operasional bab 1. Itu dia punya kaitan dia. Jadi kita tak boleh terus cari item-item macam tu, tetapi kita kena faham dulu apa yang kita maksudkan dengan keberkesanan tersebut. Itu pentinglah sebelum kita bina ataupun sediakan soal selidik. Okey, boleh faham tak tu? Clear. Kadang-kadang kita rasa kita nak ukur ini, nak ukur itu, tetapi kita lupa untuk memberikan definisi apa itu. Kalau contohnya tadi kemahiran guru, tadi kemahiran guru ini kan, dia tanya guru dia punya cerita ni guru pelatih SPH. SPH ni apa? Kemahiran hidup kemahiran hidup. Dia nak ukur kemahiran guru pelatih. Kemahiran guru pelatih dalam guru pelatih kemahiran hidup. Jadi dia mengukur kemahiran guru pelatih itu berdasarkan kepada beberapa kriteria. Dia ukur kemahiran itu berdasarkan beberapa kriteria. Contohnya kat sini kriteria yang keempat berkaitan dengan alat bantu. Kriteria yang ketiga dia mengambil pengetahuan pedagogi. Kemudian yang seterusnya kemahiran pengurusan bengkel dan satu lagi pengajaran amali. So, jadi itu yang saya maksudkan tadi. Kita berikan definisi apa yang kita maksudkan tu. Jadi kalau sini you perhatikan kajian ini, dia mengatakan dia nak mengukur kemahiran guru SPH, guru kemahiran hidup. Kemahiran tu dia nak ukur, tinggi ke rendah.
Jadi dia kena kenal pastilah apa kriteria yang perlu digunakan untuk mengukur kemahiran itu. Jadi dia come out lah dalam definisi, dia kata dia nak ukur berdasarkan 4 perkara. Kalau 4 perkara ni tinggi, maknanya kemahiran guru, kemahiran hidup itu tinggi. Jadi macam tadilah, sama yang you tanya tadi tentang keberkesanan. So kita berikan definisi lah. Apa yang kita maksudkan keberkesanan tu? Sama ada keberkesanan itu diukur melalui pencapaian pelajar ataupun melalui pengurusan masa ataupun melalui kelancaran pengajaran. Itu contoh definisi yang kita kemukakan. Kalau katakanlah itu definisinya, contohnya tadi pencapaian pelajar, kemudian pengurusan masa, kelancaran pengajaran. Katalah 3 kriteria ini untuk mengukur keberkesanan pengajaran dalam talian. Jadi yang kita susun adalah ini. Okay, ini kriteria dia. So kita binalah item-item yang mengukur pencapaian pelajar, kemudian item yang mengukur pengurusan masa dan item-item yang mengukur kelancaran pengajaran. Jadi kalau ini tinggi, maknanya kita kata pengajaran dalam talian guru KH ini adalah sangat baik, sangat baik ataupun berkesan. Contohnya macam itulah. Jadi kita kena buat definisi. Sebab tu dalam bab yang pertama ada bahagian definisi operasional, definisi operasional. So jangan lupa bahagian itu sangat penting, sebab kita nak mendefinisikan apa yang kita maksudkan tentang sesuatu variabel ataupun pemboleh ubah. Alright, okay. Ada lagi? Ada Dr. last tadi. Silakan. Tak ada hal, boleh. Okay, contohlah tentang yang subjek yang RBT, yang reka bentuk dan teknologi kan, yang dia lakukan daripada KH tu. Okay, contohlah kita nak tengok keberkesanan apa dia punya silibus tu sendiri. Banyak pelajar dapat adapt tak yang RBT tu. Okay. Kalau kajian tu kita ambil daripada keputusan peperiksaan, adakah dia boleh dijadikan keputusan ataupun rumusan daripada kajian itu sendiri? Adakah ada lagi kaedah lain yang boleh kita buat untuk kita dapat pasti sebab apa subjek tu lemah dari segi pelajar lain? Itu yang tadi yang saya sebut. Saya kata kita perlu definisikan. Okay? Contohnya kita definisikan apa yang kita nak tengok dekat situ. Kalau katakanlah mata pelajaran RBT, keberkesanan pengajaran RBT, right? Keberkesanan pengajaran RBT dalam kalangan apa? Contohnya katakanlah yang kita nak tengok, sebab nak tengok keberkesanan pengajaran RBT itu kita nak tengok kaitkan dari segi apa? Adakah kita kaitkan dengan kemahiran mengajar guru? Okay. Alright, kemahiran mengajar guru. Sebab mungkin keberkesanan pengajaran ini dikaitkan dengan kemahiran mengajar guru. Kalau guru tak mahir mengajar, contohnya maknanya kalau dia tak mahir, maknanya RBT ni tak boleh nak diajar dengan secara berkesan. Jadi kita tengok dari perspektif kemahiran guru. Yang dia nanti tinggal kita kaitkan dengan keberkesanan tersebut. Katakanlah kemahiran pengajaran guru. Apa yang kita nak ukur dalam kemahiran? Macam tadi you tengok yang ini contoh tesis yang saya tunjukkan ni. Dia mengukur kemahiran itu berdasarkan apa? Satu, dia kata kemahiran pengajaran amali. Dua, berdasarkan kepada bahan bantu. Tiga, kepada pengurusan bengkel. Yang keempat apa tadi? Satu lagi? Aku dah tak ingat dah. Pengurusan bengkel, amali, pedagogi. So, dia mengukur kemahiran guru itu berdasarkan ini. Jadi, itu yang saya kata tadi, kita berikan satu definisi yang jelas. Okay? Macam mana kita nak mengukur keberkesanan tersebut? Bila kita kata nak mengukur keberkesanan pengajaran RBT itu. So, maknanya bila kita tahu nak ukur keberkesanan,
Macam mana yang kita maksudkan dekat sini? Katalah kita nak tengok, okey, kita kaitkan dengan kemahiran guru mengajar. Ataupun mungkin kita kaitkan dengan tahap kepintaran pelajar. Okey? Tahap kepintaran pelajar dikaitkan dengan keberkesanan RBT, mata pelajaran RBT dalam kalangan pelajar. Itu yang saya maksudkanlah. Maknanya kita kena berikan definisi yang jelas sebelum kita cadangkan apa jenis instrumen yang kita nak bangunkan ataupun nak gunakan dalam kita punya kajian. So, definisi itu sangat penting. Cuba supaya kita dapat mengenal pasti apa ciri-ciri ataupun karakteristik kepada kita punya variabel, kita punya pemboleh ubah. Okay, so macam itulah lebih kurang Sebab RBT ni macam-macam lah. Dia cerita reka bentuk dan teknologi. So, dikaitkan dengan kemahiran berfikir, kemahiran menakul, bila sebut kemahiran berfikir tu kan macam-macam. Tahap kreativiti, tahap critical thinking. So, itu antara kriteria-kriteria yang boleh kita fikirkan dalam mengukur keberkesanan pembelajaran mata pelajaran RBT. RBT ni mata pelajaran Alright, so ada yang lain tak? Kalau tak ada, kita teruskan ni tadi. Jadi saya kata tadi yang bab 5 ni, kita kata sebagai satu bab yang sangat kritikal kerana apa? Kita dah buat analisis dalam bab 4 dan kita dah dapat dia punya dapatan kajian. Kita dapati bahawa kajian kita dapati macam ni. Sesuai dengan apa yang kita dah tetapkan dalam soalan kajian tu lah. So kita dapat ni. Okay. So masuk saja bahagian 5. Kita kena pastikan bahawa dapatan yang kita dapat ini kita bandingkan dengan dapatan kajian yang lepas. Okay. Dapatan kajian yang lepas. Yang kita dah bincangkan mungkin dalam bab 1, dalam bab 2 dan mungkin dalam bab 3. So, dapatan kajian lepas yang ada dalam bab 1, bab 2, bab 3 tu, dia bukan berdiri sendiri saja. Duduk situ diam-diam. Tetapi bila masuk saja bab 5, dapatan itu kita bawa ke belakang dan bandingkan dengan kita punya dapatan pula. Sama ada dapatan kita ini selari dengan dapatan kajian lepas ataupun berbeza dengan kajian lepas. Dengan dapatan kajian lepas. Itu kita punya fungsi dalam menuliskan perbincangan dan juga cadangan ataupun usulan untuk kajian kita. So, jangan lupa bab 5 adalah macam mana kita membandingkan dapatan yang kita dapat dalam kajian kita dibandingkan dengan kajian-kajian lepas yang sudah kita bincangkan dalam bab 1, bab 2 dan juga bab 3. So, bawa semula bincangkan. Samalah. Tak sama. Berbeza. Itu kita kena sebutkan. Kalau kita kata sama, apa yang sama? Okay? Kalau kita kata dapatan kajian saya berbeza dengan dapatan kajian lepas, apa yang berbeza? Macam itulah. Untuk peringkat PSM, kita kena cuma sebutkan macam tu sajalah. Apa yang berbeza sampai peringkat tu. Okey, kalau kita kata dapatan kajian ini berbeza dengan kajian lepas. Contohnya, then ambil lah mana-mana kajian tu, compare supaya kita nampak kita punya dapatan kajian ini dekat mana. Adakah sama dengan kajian-kajian lepas ataupun berbeza. Itu saja yang kita perlu sebutkanlah dalam bahagian bab 4 ini untuk PSM. Tapi kalau dalam peringkat Masters dan PhD, dia tak sampai peringkat tu saja. Dia kena sambung lagi. Okey, dia kata dapatan saya dapat kajian ini berbeza dengan kajian-kajian lepas. Contohnya ni. Kalau Masters atau PhD ni dia kena sambung lagi. Kita kena bincangkan juga apa yang berbeza dan kenapa berbeza. Itu beza dia lah. PSM dengan Masters dan PhD. So untuk peringkat PSM, kita cuma sebutkan secara deskriptif apa yang berbeza ataupun apa yang sama.
Itu dia punya penulisan yang perlu difikirkan dalam bab 5. Kita kena tengok satu-satu balik kajian-kajian lepas yang kita dah bincangkan bab 1, bab 2, bab 3 itu. Bawa semula ke belakang and then cuba compare satu per satu. Biasanya kita susun perbincangan itu mengikut kita punya susunan objektif dan persoalan kajian. 1, 2, 3 ikutlah dia punya heading gitu, ikut satu-satu. Itu saja yang kita perlu buat. Dan akhir sekali biasanya kita buat usulan dan juga cadangan kepada kajian akan datang, kepada pengkaji-pengkaji yang lepas. Jadi dalam bahagian usulan dan cadangan kepada pengkaji yang akan datang, kepada kajian-kajian yang akan datang, apa yang kita perlu tuliskan kat situ adalah apa yang kita dapat daripada kajian kita. Right? Itu saja yang kita boleh cadangkan. Apa yang kita dapat? Tadi contohnya macam yang Akmal tanya kan, ada lagi item yang responden mendapati kesukaran untuk memahami. So kita dah dapat identify, dia tak faham yang ini. Masukkan kat situ dalam cadangan. Satu, kita bagikan dia punya heading. Contohnya kepada pengkaji yang akan datang. Right? Kemudian kalau katakanlah kepada guru, kajian kita berkenaan dengan guru mengajar. So, cadangan kepada guru-guru yang mengajar. So, ceritakanlah apa cadangan kita. Tetapi yang kita cadang dan yang kita usulkan, yang kita bincangkan dalam bahagian tu, mestilah yang kita kaji saja. Jangan kita tak kaji tapi kita cadangkan yang bukan-bukan. Contohnya kita kaji tentang sekolah tingkatan 4 je. Tapi kita cadang satu Malaysia. Kementerian, kerajaan mesti gini. Tak bolehlah cadang macam tu sebab kita bukan mengkaji satu Malaysia. Kalau kita mengkaji seluruh negara, then kita boleh buat cadangan tu. Tapi kita mengajar satu sekolah, dua sekolah, tetapi kita nak suruh satu negara buat macam kita punya. Jadi tak sesuai lah. Tak sesuai. Sebab kita punya skop perbincangan kita hanya pada dua sekolah tu saja. Jadi kalau nak bagi cadangan pun kepada dua sekolah tu saja. Tak payahlah macam nak cadang satu Malaysia. Itu tak sesuai. Itu tak perlu. Okay, so itulah dia dalam bab 5. And then akhir sekali kesimpulan. Kesimpulan. You kemukakanlah kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu dia akan menyimpulkan keseluruhan dapatan kajian kita. Alright, itu yang perlu dituliskan dalam kita punya bab yang kelima. Okay, inilah dia bab yang kelima, perbincangan. Ini yang saya kata tadi tu, dia susun mengikut persoalan kajian. Dia bincang tentang maklumat peribadi. Kemudian seterusnya dia bincang mengikut apa kemahiran guru berkait dengan pengurusan bengkel. Dia ikutlah dia punya susun atau dia punya heading, dia punya subtitle dia tu. Okay. Ni macam contoh ni kan. Dapatan kajian juga menunjukkan responden punya kemarahan tinggi, bla 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 bla. Ini adalah penting bagi menyelesaikan pelajaran. Ini. Perkara ini disokong oleh kajian Chan. Ini sebenarnya salah cara penulisan. Bukan perkara ini disokong oleh kajian Chan. Kita bukan Chan menyokong kajian kita. Sepatutnya kita yang menyokong. Perkara ini, katalah contohnya cara dituliskan, kajian ini menyokong kajian Chan. Sebab kajian Chan ni dah dibuat dulu. Takkanlah dulu dia boleh menyokong kita punya kajian yang sekarang. Patutnya yang sekarang ni yang menyokong yang dulu. Cara menulisannya ni dah salah. Okay. Dapatan kajian ini menyokong kajian Chan 2002. Okay, itu cara penulisan dia. Ataupun kadang kalau berbeza, dapatan kajian ini berbeza dengan kajian Chan 2002. Di mana, ceritakanlah apa yang berbeza. Okay. Kemudian dalam bahagian cadangan dan tindakan ataupun apa sajalah. Ini yang tadi yang saya kata. Kita buat dalam skop yang kecil tapi kita nak suruh kementerian, KPM buat itu, buat ini. Tak sesuai. Jadi mungkin macam contohnya, ini dia, guru pelatih. Itu betul lah sebab yang kita kaji adalah guru pelatih. Guru pelatih. So kita cadangkan kepada guru pelatih. Inilah dia cadangan-cadangan, masukkan and then finally kita tutup. Kita tutup kita punya perbincangan.
Okay, so itulah dia yang saya kata sangat penting, sangat penting untuk kita pastikan bahawa kita punya flow of discussion tu selari dan align, macam itulah. Alright, ada soalan? Macam mana tadi ya pengumpulan data tu? Dia kalau tak buat gitu nanti dia tak buat lagi Bila saya suruh buat gitu okeylah, nampaklah sikit dalam grup tu saya tengok macam-macam ada Eda itu dia dah jawab done, wah macam-macam. Okeylah tu, very good. Kalau tak nanti diam aja, tak dibuat-buat Alright, ada soalan tak? Silakan. Doktor, Ya, maksudnya silakan. lepas ni kita orang dah dapat kumpulkan data apa semua tu. Okey, So, lepas ni step seterusnya adalah kita buat analisis pun hasil Betul. daripada setiap Betul. dapat tu kan. betul. Alright, lepas tu and then kita masuk pada tugasan yang ketiga, kita bentang setiap satu. Betul tak? Ini yang analisis tadi tu jangan lupa perbincangannya tu kan yang saya tunjukkan tadi, table. Table kita dah bagi kan? Mesti ada penerangan kepada jadual tu. Alright. Okay, jadual tu mesti ada penerangan. Kalau tak, you letak jadual je, orang pun tengok jadual, apa benda jadual ni? Macam tu lah. Jadi dia mesti ada penerangan. Macam biasalah, kita menulis ada table dan kita terangkan table tu pasal apa. Kalau tadi tentang peratusan, okey, macam mana peratusan tu? Tinggi, rendah ke, sederhana? Kita terangkan kat situ lah. Okey, so jadi dalam video tu, apa yang perlu dibentangkan, itulah dia prosesnya yang saya sebutkan tu. Okey, instrumennya tentang apa analisis data yang kita dapat, and then apa dia punya penjelasan dia. Alright? So bagi tugas lah, satu ambil yang kuantitatif, satu lagi kualitatif. At least nanti you boleh nampak sama-sama lah. Harapnya macam itulah. Kalau perlu sebenarnya kuantitatif dan kualitatif tu buat sama-sama supaya dua-dua dapat kemahiran. Tetapi ni dalam keadaan yang macam ni, mungkin you boleh discuss dengan kumpulan. Okay, you buat kuantitatif, saya buat kualitatif. Ataupun you buat kualitatif, saya buat kuantitatif. Macam itulah, dia cepat dia punya tugasan tu. Okay, bentang tu tak payah lama, pakai handphone pun boleh. Masing-masing rekodkan dalam 3 minit, 4 minit rasanya okey. Dan upload dalam bentuk MP4 dalam MP4 biar dia jelas sikit lah. Okey, ada soalan lain tak? Kalau tak ada, saya rasa setakat tu dulu and teruskan dengan aktiviti analisis tu dan juga video rakaman tu and kita akan teruskan kita punya perbincangan dalam WhatsApp group teruskan perbincangan tu supaya kita dapat align semua dalam tugasan dan juga kefahaman kita tentang pelaksanaan penyelidikan especially dalam menyiapkan PSM 1 dan PSM 2 Saya harap macam itulah bila buat PSM nanti at least ada sedikit idea macam mana nak buat dan kenapa saya kena buat yang ini dan bagaimana nak buat. Itu yang paling penting lah. Jadi at least dapatlah membantu sedikit proses you punya pelaksanaan PSM tersebut lah. Okay, last. Ada yang nak tanya? Silakan. Kalau tak ada, kita stop sampai sini and then kita teruskan kita punya perbincangan dalam WhatsApp group. Dan Maria, apa dia? Tengok macam apa doktor tertekan. Okay. Alright, so jadi pertama teruskan dia punya tugasan tu, jangan stop sampai selesai. Besok kalau KL tak kerja kan, teruskan supaya boleh diselesaikan. And then saya dah sediakan platform tu untuk diupload, katakanlah untuk draft, you nak hantar draft, silakan hantar dalam situ. And then saya akan semak by 20 hari bulan by 20 hari bulan, so akan semak dan saya akan berikan komen secara langsung
and then you perbaiki, and then finally you submit dalam platform yang di bawahnya itulah. Ikut dia punya platform submission. Kalau proposal ringkas, masukkan kat situ. Kalau yang proposal ringkas apa semua tu, yang selain daripada MP4 tu, upload dalam format PDF, dalam PDF, jangan dalam Word lah. Masukkan dalam PDF, biar dia punya file tu tidak terganggu. Kalau PDF dia intact biasanya. Okay, so itu saja yang saya dapat jelaskan pada malam ni. Macam saya kata, teruskan dia punya analisis dan juga perbincangan tu sampai you rakamkan, and then kita teruskan perbincangan melalui WhatsApp group. WhatsApp group ni apa sajalah you nak tanya, silakan, tak ada masalah. And then jangan tunggu saya tanya apa khabar semua baru timbul. Jadi seolah-olah macam saya pula yang risau dengan you, baca ke, buat ke tak. Jadi bila tanya baru timbul. Jadi kalau ada apa nak tanya kat dalam tu silakan, lebih baiklah. Jadi semua pun sama-sama membaca. Dan saya dapati ada pelajar yang kena test, kena buat swab test. Siapa tu yang swab test? Saya tak ingat lah. Dia ada tulis tu, tadi saya dihantar. Dia kata dia kena buat swab test. Tak apalah, swab test tu okey maknanya. Lagipun kita punya kelas ni pun kelas online, tak ada isu. You buat swab test, masa you buat swab test okeylah, settle. Tapi lepas buat, you dah ada peluang untuk ikut kelas. Sebab kelas online dia tak ada isu. Kalau kelas fizikal tu memanglah you tak boleh datang ke kelas. Yang ini takkanlah you kelas online virus tu boleh lalu internet datang ke rumah kita. Dia tak lalu lah macam tu. Jadi tak ada isu untuk mengikuti kelas. So, okay. So, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum. Dan teruskan kerja tu. Kalau ada apa-apa, update dalam WhatsApp group. Alright. Selamat berehat. Terima kasih doktor. Okey doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Doktor esok ada kelas. Mana ada Maria? Maria. Oh tak ada. Mana ada lah, sabar esok Terima kasih kelas. doktor. Esok kelas apa tu? Esok tak ada kelas. Semangat pula dia nak kelas. Time ada kelas, lambat masuk. Time tak ada kelas, time nak kelas pula. Okey dah doktor. Bye. Terima kasih doktor. Okay, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Jangan lupa jaga diri baik-baik. Jangan leka. Macam saya selalu sebutlah, jangan leka. Alright, okay. InsyaAllah Assalamualaikum. doktor. Waalaikumsalam. Jangan tidur, jangan tidur. Terima kasih doktor, jumpa lagi. Terima kasih doktor. Bye doktor. Terima kasih doktor. Sampai jumpa lagi. Terima kasih doktor.